اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 29, baris yang ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dalil basar. Situ dah. Dalil basar. Kalau tidak bersifat dengan sifat melihat. Dia bersifat melihat. Sifat basar itulah yang terjemah dengan sifat penglihat terdahulu. Tentu bersifat dengan buta. Maka buta sifat kekurangan, dan kekurangan atas Allah mustahil. Maka tetap bagi Allah melihat, yang sifat pelihat, sifat basar. Dan mustahil lawannya, lawan sifat basar, iaitu buta. Bukan lawan melihat. Faham tak ni? Lawan sifat dia tu, sifat pelihat. Melihat, lawan dia tidak melihat lah dah. Melihat, lawan dia buta. Kamu melihat tak tadi? Saya tidak melihat. Oh, kamu buta. Tak kata gitu. Melihat, lawannya tidak melihat. Maknanya kalau siang hari kita melihat, kalau sebelah malam kita tidur, kita tidak melihat. Tetapi kita bersifat dengan sifat pelihat. Siang malam pun kita bersifat dengan sifat pelihat, sifat basar. Ke malam kita bersifat dengan buta pada masa kita tidur. Kita siang bersifat dengan basar, pelihat. Kalau malam tak ada dah, kita bersifat dengan buta. Tidak, kita tidak bersifat dengan sifat buta. Tetapi malam kita tidur, kita tidak melihat. Bukan tidak bersifat dengan basar, tidak melihat. Sebab itulah dia terjemah dengan pelihat, bukan melihat. Sama juga mendengar, sama juga melihat, sama juga berkata-kata. Nanti kita akan bicara sifat yang ke-13, sifat kalam tu. Dia dah orang dulu-dulu terjemah dengan berkata-kata. Okeylah dengan terjemah berkata-kata tu. Cuma kalau kata berkata-kata, lawannya bisu. Jadi sekarang ni ada berkata-kata ramai-ramai ni. Tidak berkata-kata. Maknanya apa? Bisu gitu. Kan tidak berkata-kata belaka kan? Lepas tu bisu. Ada berkata-kata, lawan dia diam. Dan sifatnya sifat perkata, lawan dia bisu. Gitu. Tapi kalau berkata-kata, lawan dia diam. Tapi orang dulu terjemah berkata-kata pun maksudnya sifat lah juga. Macam sinilah. Melihat, lawan dia ni melihat, lawan dia buta. Melihat, lawan dia tidak melihat lah. Melihat dengan makna sifat tu lah. Dengan makna sifat penlihat. Kita dalam kitab Pati Paridah ni dibubuh
berkuasa, berkehendak. Kita tu acak kali dah ulang tu. Cuma nak bagi fahamnya sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah bersifat dengan sifat sama, Allah mendengar akan sekalian perkara yang ada. Mendengar tu takluk dia. Allah yang bersifat dengan basar, melihat akan sekalian perkara yang ada. Jadi melihat tu dia panggil takluk fungsi bagi sifat basar. Allah yang bersifat dengan sifat kalam, berkata-kata. Berkata-kata tu takluk fungsi bagi sifat kalam. Kita faham dari situ dah. Antara satunya sifat yang ada di zat Allah, satunya adalah takluk bagi sifat. Kita berpegang sifat Allah. Dia Mu'tazilah berbeza. Mu'tazilah sifat-sifat ma'ani, kudrah, iradah tidak ada di zat Allah Ta'ala. Itu Mu'tazilah, golongan yang tergelincir, yang terpesong daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah. Mereka berpegang Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, iradah sampai ke kalam. Mu'tazilah menafikan sifat yang ada di zat Allah. Sifat kidam baqa, kalau nafikan tu kafir, bukan Mu'tazilah. Pada ni menafikan sifat wujud, kafir lah. Menafikan sifat kidam, Allah ada tapi baru macam kita. Allah ada tapi akan ada kesudahan, akan binasa macam kita. Itu kafir tu. Mu'tazilah tidak berpegang seumpama tu, itu kafir. Hak Mu'tazilahnya menafikan sifat kudrah, iradah sampai ke kalam. Tak ada sifat ma'ani yang tujuh, tak ada. Lepas tu Allah tidak melihat, Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Dah sifat tak ada, Allah melihat. Melihat dengan zat, bukan dengan sifat basar. Dah kata Allah mendengar dengan zat, bukan dengan sifat sama. Dah kata Allah mengetahui dengan zat, bukan dengan sifat ilmu. Dan Allah berkehendak ke tak? Allah berkehendak dengan zat, bukan dengan sifat iradah. Tu Mu'tazilah. Dia menafikan sifat tapi tidak menafikan Allah tu mendengar, melihat, tidak. Menafikan Allah mendengar, menafikan Allah melihat, atau kafir tu. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak mengetahui, atau kafir. Dia tidak menafikan Allah mendengar, melihat, tapi menafikan sifat hak ada di zat tu tak ada. Kita tak, kita berpegang kudrah, sifat yang ada di Allah. Iradah, sifat yang ada di Allah. Ilmu, sifat yang ada di Allah. Kita pegang. Kemudian ta'alluq fungsi sifat, memanglah kita pegang. Kalau Allah bersifat dengan sifat kudrah tapi tidak kuasa mengadakan, tak ada guna kudrah. Allah bersifat dengan sifat sama tapi tidak mendengar, tu tak ada seumpama tu. Memang kita pegang dua. Satu yang kita pegang sifat yang ada di zat Allah. Satu laginya kita pegang fungsi sifat tu. Kita dua yang kita pegang. Ada ni. Jadi kita dua tu ada belaka dua-dua tu. Cuma kita kadang-kadang kita jadi macam sekali dua tu. Tapi sebenarnya di dua-dua tu takluk sifat kita, sifat kita pegang, takluk sifat pun kita pegang. Kemudian sebelah orang perempuan tu, sebelah belakang tu boleh pergi lagi tu. Pintu belakang tu boleh buka tu. Takut kalau tak muat sebelah tengah ni, pintu belakang tu. Buka pintu belakang tu, aircon tak pasang ni. Buka lah, tak apa. Kita selama ni tak buka kerana aircon dah. Sekarang aircon tak boleh pasang. Aircon tak pasang. Jadi buka lah, takut orang tak tahu bahawa di belakang tu masih lagi boleh duduk. Boleh duduk belakang tu. Belakang tu ada kapet kau tau. Ji, belakang tu ada kapet tau. Ada kapet belakang. Ada kapet, bukan mozaik, takut mozaik sejuk. Buka dah apa, tak ada pasang aircon pun, buka lah. Orang duduk belakang tu pun dia boleh nampak kat depan.
Buka tu ada apa kan? Mana kalau ada orang nak masuk tang belakang, biar ada kita belakang. Takut tak muat sebelah perempuan. Pasang lapu lalu belakang tu. Kemudian nak pergi pula kepada dalil. Sebab kita jangan lupalah hak kita dahulu di awal kitab Fatih Faridah, makrifah berserta dengan dalil. Kita bicara awal kitab dahulu kan, permulaan wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan Allah. Mengenal akan Allah ni dengan bahawa pegangan yang kejak, yang putus di akidah kita, kemudian pegangan tu bertepatan dengan yang sebenar. Kalau pegangan tu kejak tapi salah, tak panggil makrifah. Kemudian pegangan yang kejak bertepatan dengan yang sebenar, ahli sunnah wal jamaah lah sebenarnya. Kemudian tiap-tiap pegangan yang kejak tadi ni terbit daripada dalil. Tu wajib berdalil. Dalil ni kalau kita tengok penunjuk. Di dalil ni bahasa Arab, dalla yadullu dalilan tu bahasa Arab. Mana penunjuk. Kita berpegang Allah bersifat dengan wujud. Apakah dalil dia? Tu. Kita berpegang Allah bersifat dengan kidam baka. Ya, kita berpegang kejap, yakin, putus. Sebenar pegangan kita tu. Tapi dalilnya, ada dalil dia. Kita berpegang Allah bersifat dengan sama' dan basar. Kejap. Dan pegangan kita Allah bersifat dengan sama' basar ni, pegangan tu bertepatan dengan sebenar. Kemudian kita duk pegang kejap Allah bersifat dengan sama' basar ni, apakah dalil dia? Tu wajib berdalil. Tiap-tiap pegangan kita wajib berdalil. Dalil ada dua. Satu dalil naqli, dalil yang dipindah diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua dalil aqliyun, dalil akal. Tu sekurang-kurang. Yang tidak berdalil ni hak orang dipanggil orang muqallid, orang yang taklid orang. Berpegang Allah bersifat dengan sama' basar. Kamu berpegang Allah bersifat dengan sama' basar, mana dalil dia? Allah dah tahu ke dalil. Dah kamu dah pegang. Orang duduk royak gitu belaka, kita pakai buah orang lah. Orang yang duduk royak Allah bersifat dengan sama' basar ni orang mengajar. Guru yang royaknya, guru yang beritahu Allah bersifat dengan sama' basar. Maknanya kita hanya gantung atas orang yang beritahu. Walaupun orang beritahu tu guru sekalipun, dia tidak berdalil, dipanggil turu orang lagi, dia panggil gitu. Faham tak ni? Lepas tu kita kena ada dalil kita sendiri. Kita berpegang Allah bersifat dengan sama' basar. Apa dalil dia? Kita ingat ayat Al-Quran. Kita pun datangkan ayat Al-Quran sebagai dalil. Mana dalil dia? Wa huwas samiul basir. Boleh dua lalu dah. Seayat dua lalu dah. Dalil sama' dan dalil basar. Selesai. Tapi kita nak jumpa dalil sama' basar dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang mengajarlah yang datangkan dalil itu mula-mula. Tak apalah. Didatangkan ayat dalil Allah bersifat dengan sama' basar, wa huwas samiul basir. Selesai dah. Kita pun jadikan itu sebagai dalil. Ambilan kita asalnya orang mengajar yang beritahu. Tapi hak kita dah tu. Orang mengajar tu fardu takdir, balik azabillah, dia pergi royak kok lain pula. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Kita dah turut dah dia sebab kita ada dalil Al-Quran sendiri. Dalil ayat Quran tu dia yang beritahu gitu. Dia beritahu, lepas tu kita dalil kita sendiri dah, tak pakai awah dia dah. Pada ni. Sebab itulah kata dalam bab pegangan ni kena ada dalil.
Sebab kalau kita turut orang semata-mata, walaupun orang tu ulama besar macam mana sekalipun, tidak mustahil terpesong. Tidak mustahil. Bukan Nabi, bukan Rasul yang maksum. Mana tidak mustahil. Walaupun kita tak pernah tengok, tak pernah jumpa. Mengajar, mula-mula Allah mendengar, Allah melihat. Kemudian dia tarik balik, dia ajar pula Allah. Peka Allah buta. Tak ada. Tapi tak mustahil. Sebab itulah dalam bab pegang tak boleh turut orang semata-mata. Dia kena ada dalil kita sendiri. Dengan kata lain kok, maknanya kalau tinggal kita seorang pun, itulah pegangan kita. Sebab kita ada dalil sendiri. Bukan pakai turut orang. Apa dah ni? Ini dalam bab pegangan wajib berdalil. Bukan turut orang semata-mata. Adapun dalam bab furu' agama, dalam bab hukum hakam pekoh contohnya, kita turut orang pun tak apa dah. Pada ni wajib, sunat, mana dalil? Oh, dalil saya tak tahulah. Dah kamu kata wajib sunat, tolong ajar duk sebut. Dalam kitab mana? Kitab pun saya dah ada kitab, dah ada telinga je kitab-kitab pun tak ada. Contoh, ada kitab pun kat mana? Saya pun bawa kitab aje, masa buka kitab, lepas tu tengok orang ngajar je lah, kitab tutup kemudian gitu je. Jangan ada orang kitab ada sangat tapi tak tengok kitab. Ada orang gitu. Dah wajib sunat ni kamu duduk pakai. Turut orang ngajar je lah. Dalil tak ada. Dalam bab furu' agama tak apa. Tapi tak kemah lah. Pandang ni, tak ada salah situnya. Dalam bab furu' lah, ada bab cabang agama. Tapi dalam bab usuluddin, dalam bab tapak agama pegangan, ni hak tunjang. Teralih hak ni, habis cerita. Dalam bab furu' agama, dalam bab cabang agama pekoh contohnya, dia banyak juga hak khilafiyah. Ada ulama ni kata gini, ada ulama ni kata gini, gitu je lah. Tapi nak ceritanya dalam bab furu' agama tak berdalil pun tak apalah, tapi tak apa jadilah. Tak apa jadi mana. Kalau orang ni ajar pasal ni, kita turut dia. Mari lain pula main ngajar, dia ajar hukum pasal lain pula. Kita pun jadi keliru balik dah. Dah kita tak ada dalil. Ada ni. Kalau kita ada dalil, hak kita duduk pakai selama ni wajib ada dalil, sunat ada dalil. Kalau orang mari ajar pasal lain, kita tak keliru dah. Dah ada ni. Orang ajar pasal lain, dia datangkan dalil pula. Dah tu dalam bab fiqh, dia banyak khilaf di kalangan ulama. Semuanya berdalil. Hak dalam fiqh kita, satu pandangan kata wajib, satu pandangan kata sunat. Pada ni. Pandangan kata wajib ke, pandangan kata sunat ke, ada dalil lah ke, kata dalam bab furu' agama. Tapi kalau kita dalam bab furu' agama, kita mengaji dulu hak kata wajib, dalil ni. Kemudian kata sunat pula. Dalil ni ada, sunat ni ulama kata sunat, dalil ni. Mana kita jadi tak keliru lah. Ada. Mana kalau kita tak ada dalil kok, pakai turut semata-mata, tak salah. Tapi kita akan dikeliru sendiri. Atau dalam bab akidah tak ada dah. Kita ngaji satu-satu akidah, tahqiq, kejak, jelas, kemah, berdalil, tak gerak dah. Ni kita pegang kejak, Allah bersifat dengan samak dan basar. Tahqiq, mana kejak putus dah. Ada dalil kita ni pula, wa huwas samiul basir. Tak ada dah. Tak gerak kok lain dah. Ni usuluddin. Kalau bab dia ni banyak orang duduk balahnya dalam bab furu' lah, dalam bab cabang agama. Hak ni kata batal, hak ni kata tak batal. Kita pula ni kata batal, mari orang lain pula kata tak batal. Didatangkan dalil. Kita pun jadi keliru sebab sebelum ni contohnya kita pegang, kita amal kata batal. Tapi dalilnya kita tak ada.
Kita tak ngaji sampai tahap dalil. Orang mai kemudian, mana batal ni ada dalil ni. Oh, kita pun jadi kok mana pula hari tu. Ini nak datang ke contoh hak biasa. Ni contoh biasa. Lain-lain bukan begitulah. Sebab ada dalil belaka. Cuma kita je tak sapa ke tangga berdalil dalam bab furu' agama, cabang agama fiqh. Kita duduk tahu jak budak lagi, daripada budak-budak lagi bersentuh lelaki perempuan air semayang batal. Bersentuh siapa? Bersentuh mak dengan ayah, air semayang batal. Ni kita tahu daripada budak lagi dah. Ada ni. Bersentuh lelaki perempuan, mak dengan ayah kita bersentuh, batal air semayang dia. Hak tu lah hak sama-sama hak kita duduk dengar. Tiba-tiba mari orang ngajar pula kemudian, mana ada batal. Hadis terang-terang. Nabi masa nak sujud tak lepas kerana ada betik Aisyah di hadapan. Nabi alih kaki Aisyah. Tu Nabi pegang Aisyah tu, kaki Aisyah tengah semayang. Kalau batal takkan Nabi setelah batal wudu tak boleh semayang lah Nabinya. Aisyah pula tersedar daripada tidur. Nabi SAW tak ada. Aisyah pun cari-cari, terpegang kaki Nabi ketika Nabi tengah sujud. Tu Nabi tak berhenti-berhenti pun semayang. Tengok tu, tak batal tu kan. Ke mana kita pun jadi kanjar orang ni. Dah hak kita pakai batal tu, hak siapa pula? Hak Nabi tak batal ni. Lepas tu orang hak jenis hak ni tak nak kata orang ni dah tahulah. Tak reti ke ataupun niatnya kau lain tak tahulah. Dia tanya pula. Sekarang ni dia nak kalau dia cerita molek-molek tak apa. Yang kamu duduk pakai batal tu mazhab ni. Tak oyak gitu. Dia oyak. Sekarang ni kamu pakai batal tak? Memang hak Imam Syafi'i, hak Nabi tak batal. Awak nak pakai Imam Syafi'i ke nak pakai Nabi? Apa maksud tanya gitu? Ni orang ngajar tanya gini ni. Awak nak pakai hak Imam Syafi'i awak ke? Awak nak pakai hak Nabi ni? Ni apa tujuan tak tahulah. Sama diri sendiri jahil tak reti ke macam mana, wallahu alam. Ada tujuan lain ke apa tujuan, wallahu alam. Kalau orang hak jenis pandai pula, saya pakai ayat Al-Quran. Aula mastumun nisa. Ataupun sentuh akan perempuan. Allah Ta'ala perintah supaya berwuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Di antaranya apabila sentuh perempuan, saya pakai Al-Quran. Apa balas balik? Awak nak pakai Al-Quran ke awak nak pakai Nabi? Atau dia tanya pula gitu. Gebol lah jawapannya. Tadi orang tanya awak nak pakai Imam Syafi'i yang kata batal bersentuh lagi perempuan ke awak nak pakai hak Nabi awak tak batal tu. Lepas tu kalau baca Al-Quran pula aula mastumun nisa atau bersentuh perempuan, boleh tak tanya awak nak pakai Al-Quran kalamullah ke awak nak pakai Nabi? Padahal apa yang Nabi kata, apa yang Nabi buat wahyu daripada Allah. Apa yang Nabi kata, apa yang Nabi buat wahyu daripada Allah. Al-Quran kalamullah ni wahyu daripada Allah. Jadi kau pening pula kita ni. Dah mana pula wahyu jadi bercanggah Hak Nabi buat tak batal. Hak ayat Quran wahyu daripada Allah kata batal. Hak ni timbul khilaf ulama. Jalanan Imam Syafi'inya macam mana, jalanan mazhab-mazhab lain kata tak batal macam mana. Mana ada dalil, ada jalan masing-masing. Dalilnya Al-Quran dan hadis. Cuma kita mengaji tak sampai tangga tu. Kita mengaji setakat di antara perkara yang membatalkan air sembahyang bersentuh kulit lelaki perempuan ajnabi. Hati kita duduk mengajinya. Lepas tu setara lagi, apakah dalil? Kita tak ngaji sebab kita ngaji pasal kapung je.
Tambahan pula, tidak berdalil dalam bab furuk cabang agama fiqh ni, tak salah, tak apa dah. Dan hak mengajar dulu-dulu ni, hak hukum-hukum fiqh ni, dia hanya ajar hukum dalil tersebut. Ulama-ulama besar duk ngaji Mekah masa dulu. Tapi kenapa ulama-ulama tak ada dalil? Ngaji pun ngajar kampung. Kalau dia ngajar dalam pondok kepada pelajar di cari khusus, panjanglah huraian dia. Tapi kalau dia ngajar kat kampung untuk guru ni, walaupun ulama besar pun, dia baca kitab kecil-kecil, dia ajar hukum saja. Dah kitab pun kecil. Ngajar pula sekali seminggu je. Ayat hukum saja pun bila nak habis kitab. Kau cerita dengan dalil pula. Kalau dalam pondok sungguh, baca kitab-kitab besar, berserta dengan dalil didatangkan. Jadi bapa guru ni mengajar kampung, dia beritahu hukum je dalil tak beritahu. Tak tahu dalil pun tak apa untuk orang kampung ni, untuk orang awam tak ada masalah. Gitu jelah. Tapi maya kemudian ni dia apa dia? Tak kemah. Untuk guru dulunya biasa awak bandingkan air penuh molek. Dia tak berapa bunyi mana tak kocok. Hak jenis air bobo ada sikit ni kocok kuatlah bunyinya. Atau ni jadi yang mengelirukan ni. Boleh tanya nak ikut Imam Syafi'i ke nak ikut Nabi. Jadi seolah-olahnya Imam Syafi'i ni rekaan sendiri, bukan hak Nabi. Jangan gitulah. Hak Nabi, hak berlaku di Nabi tu, pandangan Imam Syafi'i dia berbezalah pula. Yang berlaku di Nabi tu mungkin berlapis, mungkin macam-macam lah. Hak Imam Syafi'i ni pula. Sebab Quran sebut aula masumun nisa, sentuh perempuan. Maka Allah Ta'ala perintah supaya berwuduk. Dah berlaku di Nabi tu, Imam Syafi'i pun letaklah dengan berlapis apa semua. Ada pun mazhab Hambali dengan Maliki, hak Nabi sentuh tu tak berlapis. Tapi kenapa tak batal? Sebab tak ada syahwah. Dah Quran kata tu aula masumun nisa, dia tanggung letak kalau ada syahwah. Pada ni sebab hak Nabi wahyu daripada Allah, hak Quran wahyu daripada Allah. Nak pakai kedua-dua tanggung kod jalan lain. Hak Nabi sentuh tak batal tu tanggung atas tak ada syahwah. Hak Quran kata batas sentuh perempuan tanggung atas kata ada syahwah. Maka timbul mazhab Hambali dengan Maliki, bersentuh lelaki perempuan dengan syahwah baru batal walaupun berlapis sekalipun. Lagi kata pula. Tapi tak lagi di Quran hadis belaka. Jadi hak Imam Syafi'i ni dipakai pandangan lain pula. Pakai Quran batal semata-mata. Tetapi selagi dalam keadaan tak berlapis lah. Hak dalam hadis ni ihtimal ada kebarangkali yang berlapis. Bila ada kebarangkali yang seumpama tu, maka dalil ni Imam Syafi'i tak pakai. Gitu. Tu dia punya kaedah di kalangan ulama-ulama muktabar belakang lah. Gi pula mazhab Hanafi, bersentuh lelaki perempuan syahwah pun tak batal. Dah Quran sebut aula masumun nisa, sentuh perempuan, bukan makna sentuh jamu. Sentuh tu kinayah daripada bersetubuh. Tu mazhab Hanafi pula. Sebab ada qiraat Sazah membaca dengan auja maktumun nisa, bersetubuh akan perempuan. Sentuh. Macam ginilah. Berkahwin, sebelum sempat sentuh, suaminya meninggal. Apa makna belum sempat sentuh? Belum sempat sentuh hok batai semayang tu. Belum sempat sentuh, belum sempat bersalam. Kemana apa? Berkahwin, sebelum sempat sentuh, meninggal. Apa makna sentuh di situ? Mana belum sempat bersetubuh. Tapi sebut dengan sentuh. Mana apa ni? Apa? Sindiran, kinayah, sindiran. Tak sebutlah bersetubuh gitu. Kasar bunyi, sebut sentuh. Masa saya ngaji dulu, hak biasa tunggu sebutnya noreh. Belum sempat noreh dia kata. Pada noreh.
Bukan orang getah no. Noreh tu mana bersetubuh lah. Ada ni. Kalau bersetubuh dia kata noreh. Kalau orang tak faham kok tu ni cerita amdu pula ha getah ke apa menoreh ni. Bukan menoreh getah, makna menoreh tu bersetubuh. Dan mana apa? Kinayah mana? Bukan sebut direct lah. Jadi Quran sebut ataupun sentuh perempuan bersetubuh buah batal. Kalau bersentuh syahwah pun tak batal. Pada ni dekat-dekat nak jadi dah orang panggil. Lepas tu sembahyang tak batal lagi. Orang ajak pergi bayar jenazah. Bayar jenazah tadi dekat nak jadi dah. Betul tak batal sekedar bersetubuh. Mazhab Hanafi nak cerita dalam bab ni, dalam bab furu' ni berdalil belaka. Pada ni cuma kita ni setakat tahu hukum batal ke tak batal ke. Cuma sekarang ni kita pun tahu hukum juga, dalil kita dah tahu hukumnya macam mana. Bila nak pergi Mekah gok, nak pakai lah mazhab yang kata tak batal bersentuh lelaki perempuan pun tak ada dalil kok. Setakat pakai hukum je. Jadi 3 mazhab bersentuh lelaki perempuan tak batal pun tak ada dalil juga. Tapi kalau kita boleh ngaji bab furu' agama berserta dengan dalil, barulah kita tak akan jadi keliru. Itu je. Wajib dah berdalil. Tak wajib kita orang awam. Kalau kita nak tanya dalil boleh ke tak? Tanyalah kalau sesuai dengan majlis. Tanyalah kalau sesuai dengan majlis. Majlis macam mana? Kitab pula kitab besar-besar. Boleh tanya dalil. Sebab orang mengajar sendiri pun terkadang sebut dalil sebab ada kitab di hadapan. Dia mengajar kitab kecil tapi kitab besar dia di hadapan, dalil dia dalam tu. Disebut dalil bukan dia ingat pun dia tengok dalam kitab. Kalau mengajar tu dia bawa kitab kecil dan ada depan dia kitab kecil saja, kita tanya dalil kadang-kadang siang kat dia pun tak ingat juga. Tak salah tanya dalil, tapi kena tengok keadaan lah. Tok Guru kalau jumpa dia, saya ingat kat almarhum Tok Guru saya, kalau jumpa dia minta dalil. Ni orang hebat ni, minta dalil. Tok Guru pun ambil kitab, dia pun belek. Okey. Ni. Dalil dia duduk sini ni. Iwi kitab dengan muka surat lah. Ustaz Tok Guru, kitab Arab ni saya tak pernah baca. Awak tak pernah baca. Awak nak dalil apa tak pernah baca? Dah Tok Guru baca. Kalau saya baca, saya pergi pusing kat lain. Awak dah tahu dah, saya pusing kat lain. Awak baca dirilah baru sahih dalil. Saya dah pandai padang-padang macam orang ramah sudahlah. Dia mari tu tunjuk handalan. Kalau betul-betul nak dalil Tok Guru je. Tapi dia mari macam orang sombong. Tok Guru pun ajar pasal tu. Okey, buka. Saya buka muka surat kawak ni mujur dah. Sepatutnya saya kitab awak cari diri, sepatutnya dah pandai sangat. Sebab cara diminta dalil tu sombong. Tak ada salah tapi kena tu molek lah. Pernah hanya dijemput untuk tazkirah je, bukan baca kitab pun. Tazkirah sahaja. Tazkirah kita pun sentuh hukum-hukum rekah-rekah. Sedap pula dianya. Ustaz, saya nak beritahu dulu ni, tempat kami ni bukan macam tempat lain. Tempat kami ni kita tak mau main pesen lama. Pesen lama mana apa? Wajib sunat, sah batal. Dalil tidak didatang, kita mau main gitu. Orang nak ngajar sini wajib qala Allah, qala Rasulullah. Sunat qala Allah, qala Rasulullah. Kena ada dalil. Dalil firman ke dalil hadis kena serta dalil. Ni gitu tempat ni. Kalau nak cerita kata wajib sunat gitu, kita tak main tempat kita. Ni kita bukan macam tempat lain. Kita nak beramal bila ada dalil. Kalau tak ada dalil, kita takkan beramal. Sedap dia. Mati kita kalau gitu begitu. Bukannya ingat sangat ke dalil. Kalau tak ada dalil tak mau beramal. Tak mau. Kita nak beramal bila ada dalil ayat Quran, ada dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dalil, kita mau beramal. Saya pun tanyalah dia sepatah. Sebab cara dia tu. Cara ni cara bukan
cakap sebelum tazkirah jemputan tu ataupun selepas tazkirah jemputan, bukan. Tengah-tengah ni. Hebat. Saya pun tanya lo tengah-tengah. Kalau tak ada dalil kamu beramal, tambah lah. Saya nak tanya sepatah. Tapi tak tanya saya dalil, saya tak ingat. Saya tak ingat dalil tu. Tadi sembahyang maghrib 3 rakaat. Ya ke tak? Ya. Nanti sembahyang isyak 4 rakaat. Ya ke tak? Ya. Mana dalil? Dalil kok. Dalil lah baru boleh beramal. Klik pahal senyap. Lepas tu kok ngokon apa? Ada dalil belaka, tapi dah kita tak ingat. Saya raya dah dia, saya pun dah ingat dalil ni. Nak dalil kena buka dah kitab ah. Kita semayang tadi dengan takbir lah, dengan baca Fatihah lah, dengan rokok lah, dengan i'tidal sujud lah. Mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya mana? Iza qumta ila salah fakabbir. Summa qra' ma tayassara minal Quran. Sumarka. Itu dalil hadis Nabi. Tu tanya dia, mana dalil? Dia takkan ingat hadis tu. Dah kenapa kamu beramal? Kamu takbir, kamu baca Fatihah, kamu rokok. Dalil kamu tak ada. Dah kita duk mengaji dah gitu kan. Rukun semayang ada 13. Ya, rukun semayang 13. Dalilnya mana? Dalil ada dah hadis. Dah ingat dah hadis. Memang kita dah ingat. Bukan kata kita dah ingat, orang ngajar pun dah cerita hadis kita. Orang ngajar hanya ayat rukun 13. Tapi kalau kita ngaji kitab besar, rukun 13, mana hadis? Iza qumta ila salah fakabbir. Bila kamu berdiri untuk semayang, maka takbir oleh kamu. Tu dalil. Dalil takbir tu rukun semayang. Ada dalil belaka bahan dak ni. Bila sebut gitu dak bengong. Bukan salah, kita tak kata misalnya dalil tu salah, bukan. Tengoklah pula orang mengajar ni pun ada tahap-tahap dia. Kita hanya mengajar setakat ajar kapung ni boleh poyak hukum gitu je lah. Nak dalil kok kita kena buka kitab rumah lah pulaknya. Faham tak ni? Jadi biar padang-padang lah. Padang-padang dengar orang mengajar kodok-kodok mengajar fardu ain kapung. Dah kita orang ngaji pun kodok mana? Kodok untuk tahu hukum je. Kalau kata orang ngajar beri dalil pun, kita dah ingat-ingat beralih tanya semula, kemudian tak tahu dah. Itu bab furung agama. Bab akidah lain. Bab akidah kena ada dalil sendiri. Sebab ni hak tak boleh gerak dah ni. Hak ni hak putus dah. Ada ni. Walaupun orang yang terturuk tu tanpa berdalil tadi dia orang ulama besar sekalipun, tak mustahil dia berubah. Tak boleh turut dia, kita kena ada dalil sendiri. Pada ni. Satu laginya, kalau kita berpegang dengan satu-satu akidah tanpa berdalil, kita hanya turut kata guru, kita hanya turut kata ibu bapa, contohnya lah. Kita berpegang Allah bersifat dengan sama basar. Mana dalil? Dalil tak ada. Dah kamu duk pegang, mak ayah duk ajar daripada budak gitu dah. Allah bersifat dengan sama, Allah bersifat dengan basar. Mak ayah duk ajar gitu dah. Turut mak ayah semata-mata. Dalil ayat Quran pun tak tahu, dalil akal pun tak tahu, turut semata-mata. Maka dibimbangi dekat nak mati. Dekat nak mati, ujiannya adalah ujian akidah. Dekat nak mati ujian akidah. Bukan ujian bab furung agama. Dekat nak mati kamu jangan semayang tak ada. Dekat nak mati kamu jangan puasa tak ada tu. Dekat nak mati kamu jangan tutup aurah tak ada dah tu. Dekat nak mati ujiannya akidah pegangan. Ni dua fitnah besar yang akan dihadapi. Fitnah dekat nak mati, fitnah dajjal. Kalau kita minta berlindung tu kan sebelum daripada salam tu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnati wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ada dua fitnah besar yang akan kita hadapi. Fitnah dekat nak mati, fitnah dajjal. Fitnah dekat nak mati semua orang akan hadapi. Fitnah dajjal orang hidup akhir zaman. Apa fitnah di situ? Fitnah akidah. Termasuk fitnah masa dajjal, fitnah akidah. Fitnah dekat nak mati, fitnah akidah pegangan. Ada ni.
Jadi dekat nak mati, syaitan pun mari merupa orang hak kita turut. Dalil tak ada ni. Contohlah, pegang Allah ada. Dalil tak ada. Turut orang mengajar, turut guru, turut ibu bapa yang ajar kita. Dekat nak mati tu, syaitan akan merupa guru tu. Syaitan akan merupa ibu bapa. Dia tarik balik hak dia royak gitu. Hak kata itu Tuhan ada, salah, Tuhan tak ada misalnya ni dibimbangi. Dah kalau kata tak ada, saya pakai tak ada lagi tu pun turut dia juga. Ni pada ni. Atau dibimbangi, sebab itulah wajib berdalil sendiri. Mari siapa-siapa pun tak salah, pegang kita tak ada, sebab kita ada dalil sendiri. Sama ada dalil Al-Quran ataupun dalil akal kita. Ini dalam bab berapa gitu benar. Satunya kita pegang kejap dah ni. Kejap dah kita pegang ni. Kalau tak kejap tak panggil pegangan. Kejap dah pun dia kena selapis lagi. Yang kita pegang kejap tu dengan dalil pula satu lagi. Pagi tu benar. Kita pegang kejap, tak gerak dah kalau kira pegangan kita. Tak gerak dah pun kita kena dalil kita sendiri, tinggal seorang pun itulah pegangan kitanya. Sebab apa? Sebab kejap dah kita pegang, kita ada dalil kita sendiri, ada sebab kita sendiri kita pegang seumpama tu. Gitu pegangan. Kejap tapi tak padam, dia kena kapik pula, dia kena regu pula dengan dalil. Sekurang-kurang dalil akal. Hak dalam kitab ni datangkan dalil akal. Dia setengah kitab daripada wujud, qidam, baqa sampai kepada sifat hayah, dalil akal. Mula daripada sifat sama, basar, kalam, dia tak bagi dalil akal, dia bagi dalil ayat Al-Quran. Dia bagi dalil ayat Al-Quran. Daripada wujud sampai ke hayah, sifat yang ke-10, dalilnya dalil akal semata-mata, tidak didatangkan dalil ayat Al-Quran. Sampai di samak, basar, kalam, didatangkan dengan dalil ayat Al-Quran. Samak, basar, wa huwas samiul basir. Dalil kalam, wa kallamallahu Musa taklima. Dia bagi dalil ayat Al-Quran. Setengah kitab. Ni tak ni bagi dalil akal juga ni. Setengah kitab. Ada kitab Faridatul Faraid. Dan kitab dari Faridatul Faraid didatangkan dalil ayat Al-Quran, dan kedua dalil akal. Dia bagi dua. Ni kitab Pati Faridah, rumusan dia. Tak datang ayat Quran, datang dalil akal satu saja. Dan kitab Faridatul Faraid, hak asal hak kitab Pati Faridah ni, dia bagi dua dalil. Dalil Al-Quran satu, dalil akal satu. Tapi dalam kitab Faridatul Faraid, daripada wujud sampai ke hayah, sifat yang ke-10, dalil akal semata-mata. Mula daripada 11, 12, 13, samak, basar, kalam, didatangkan dua dalil. Satu dalil ayat Quran, satu dalil akal. Tapi dalam kitab kita ni, dalil samak terdahulu pun dalil akal, dalil basar ni pun dalil akal juga ni. Kalau tidak bersifat dengan sifat melihat, sifat basar, tentu bersifat dengan buta. Maka buta sifat kekurangan, dan kekurangan atas Allah itu mustahil. Maka tetap bagi Allah melihat sifat basar, dan mustahil lawannya iaitu buta. Dia mari dalil akal sahaja. Dia kalau dalam kitab Faridatul Faraid didatangkan dua dalil. Yang pertama, memanglah ada dua dalil, dalil Al-Quran dan dalil akal. Tapi wujud kita bakar dalil akal saja je. Yang kedua, dalil akal samak, basar, kalam ni, kalau kita fikir singkat, fikir selapis, kita tak nampak dalil ni. Sebab kita biasa pakai dalil ada makhluk, ada alam. Atau kita biasa pakai ada makhluk, ada alam. Walaupun hak dalil akal, hak Pati Faridah ni, kalau tidak bersifat dengan sifat basar, bersifat dengan sifat buta. Sifat buta, sifat kekurangan diberi di situ. Kalau Allah bersifat dengan sifat kekurangan, tak ada lah makhluk ini.
Sebab apa? Kekurangan di zat Allah pun tak boleh nak baiki, nak buat makhluk pun mana? Akhirnya akan pergi pada tak ada dalil Allah mustahil bersifat kekurangan, dalil ada makhluk juga. Mana kira mari dalil basarnya ada makhluk, dalil samak pun ada makhluk, macam dalil wujud, kidam, baqa sampai ke dalil hayah ada makhluk. Tapi kalau sifat lain dalil ada makhluk ni, mana selapis pun kita nampak dah. Apakah dalil wujud? Allah ada makhluk. Nampak kalau Allah tak ada makhluk kat mana? Sepitah lalu tu kita nampak dah dalil tu. Apakah dalil Allah bersifat kudrah, iradah, ilmu hayah? Kalau tak ada kudrah, iradah, ilmu hayah, tak ada lah kita. Akan nampak lalu tu kan? Kalau tak ada sifat kudrah, nak mengadakan manusia macam mana? Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat hayah, Allah sendiri mati nak buat makhluk macam mana? Nampak lalu tu kan? Tapi kalau letak kepada samak basar kalam, apakah dalil Allah bersifat dengan samak basar kalam? Dalilnya ada makhluk. Ada kena-mengena samak basar kalam dengan buat makhluk? Berapa? Kalau Allah tidak bersifat dengan samak basar kalam, tak boleh buat makhluk. Allah bersifat sifat kudrah kan? Allah bersifat sifat iradah kan? Bersifat dengan sifat ilmu, bersifat dengan sifat hayah. Allah Ta'ala buatlah makhluk. Lepas tu samak basar kalam tak ada gena-gena tu. Kenapa Allah tak boleh buat makhluk kalau tak ada samak basar kalam? Tengok manusia. Manusia yang pekak boleh buat kerja? Boleh. Manusia yang buta boleh buat kerja ke tak? Boleh koda-koda dia. Manusia yang bisu boleh buat kerja ke tak? Boleh. Kenapa Allah tak boleh buat langit bumi kalau Allah pekak, Allah buta, Allah bisu? Kenapa tak boleh buat? Mana sepitah lalu tu jadi macam tak kejak dalil tu. Sepitah lalu. Tapi kalau kalau kita cerita lagi, selapis lagi, kita nampaklah manusia pekak ke, buta ke, bisu ke, boleh buat kerja sebab ada Tuhan, ada Allah yang mengatur. Ada ni. Bolehlah manusia yang pekak, buta, bisu ni buat kerja apa-apa. Tapi kalau Tuhan sendiri bersifat dengan pekak, buta, bisu, lepas tu kekurangan belaka tu. Kalau kekurangan di Allah pun tak selesai, Allah nak buat makhluk macam mana? Walaupun Allah buat makhluk tu dengan kudrah, iradah, ilmu sekalipun. Mana nampak kat situ? Boleh pakai kat dalil akal. Apakah dalil Allah bersifat dengan sifat sama? Dalil ada makhluk lah. Apakah dalil Allah bersifat dengan sifat basar? Dalilnya ada makhluk. Apakah dalil Allah bersifat dengan sifat kalam? Dalilnya ada makhluk. Aku jalan mana? Aku jalan kalau tak ada samak basar kalam, bersifat dengan kekurangan lah Allahnya. Sebab tak ada samak, jadi tuli, kekurangan. Kalau tidak bersifat dengan sifat basar, jadi buta, sifat kekurangan. Kalau Allah bersifat dengan, kalau Allah tidak bersifat dengan kalam, jadi bisu, bisu tu kekurangan. Kekurangan mustahil. Dalilnya apa? Dalilnya ada makhluk. Mana? Kalau cerita selapis lagi boleh nampak juga. Mana boleh pakai dalil akal juga bagi samak, basar dan kalam. Ada ni. Nabi setengah kitab didatang sekali pula dengan dalil nakli, dalil ayat Al-Quran. Tapi cuma sini diberi setakat, kalau tidak bersifat dengan sifat melihat, sifat basar, tentu bersifat dengan buta. Maka buta itu sifat kekurangan. Di sifat kekurangan itu atas Allah mustahil. Apakah dalil sifat kekurangan mustahil atas Allah? Dalilnya ada makhluk. Kan kita kan, hak sifat 20 ni atas jalan tafsil, atas jalan satu-satu. Atas jalan ijmal, atas jalan ringkas kasar, permulaannya kita wajib berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan ni yang tidak terhingga banyaknya. Pekak, buta, bisu, kekurangan. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Kita duk pegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalilnya ada makhluk. Mana mula-mula kita duk pegang ni? Kita pegang pula satu laginya, Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Mustahil Allah
bersifat dengan sifat kekurangan. Apakah dalil mustahil Allah bersifat dengan sifat kekurangan? Dalil pun sama juga, ada makhluk ini. Sebab apa? Kalau Allah bersifat dengan sifat kekurangan, Allah tak akan boleh buat makhluk. Jadi maha suci Allah dia bersifat kekurangan, mustahil Allah atas sifat kekurangan. Dalilnya samalah juga, ada makhluk ini, ada alam, ada langit, ada bumi, ada kita. Jadi sini kalau Allah tidak bersifat dengan sifat basar, jadi buta sifat kekurangan atas Allah ni mustahil. Dalilnya apa? Ada makhluk ni lah juga. Dalil Allah bersifat dengan sifat basar, sama juga dengan sifat sama dan juga sifat kalam. Habis cerita bab dalil basar, ta'alluq sama basar dan kalam. Wallahu a'lam.